Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan yang berterusan Tuhan berikan kepada kita. Yang terbesar ialah nikmat kita dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyerah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlas-ikhlas dan setulus-tulusnya. Seperti mana yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab yang sedang kita baca ini, yaitu Kitabul Ilm, kitab tentang ilmu, dalam rangka kitab yang lebih besar yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali mengingatkan kita bahawa agama itu sentiasa ada dua dimensi, ada dua aspek, ada dua sudut yang utama. Yang pertama ialah dimensi zahir, luaran, yang sering kita jelmakan, kita cerminkan melalui amalan-amalan jasmaniah kita, seperti salat, seperti berpuasa, seperti menunaikan haji. Semuanya memerlukan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang bersifat jasmaniyah, yang fi'liyah sifatnya, yang perbuatan. Akan tetapi di sana ada satu dimensi yang lebih penting pada agama, yaitu aspek batinnya, aspek dalamannya, aspek ruhaniyahnya. Kerana apa? Kerana manusia itu memang dijadikan Allah Ta'ala begitu. Ada dua fitrah. Fitrah yang pertama manusia itu memang fitrah jasmani. Dari segi itu kita dijadikan sama seperti makhluk Tuhan yang lain, seperti hayawan, seperti tumbuh-tumbuhan, seperti batu-batuan yang ada di sana, di luar sana ada pokok-pokok. Malam ni banyak pokok tumbang. Dalam perjalanan saya balik daripada pejabat di Jalan Duta ke sini, banyak sungguh pokok yang tumbang disebabkan oleh ribut dan kilat tadi. Itu semua merupakan sebahagian daripada makhluk Allah Ta'ala yang dijadikan Tuhan. Sebahagian besarnya tidak seperti manusia, kerana makhluk-makhluk yang lain itu Tuhan jadikan hanya aspek zahir dan jasmani sahaja. Pokok, batu-batu. Tetapi manusia itu Tuhan jadikan, di samping kita mempunyai persamaan dengan makhluk yang lain tadi, ada makhluk, ada dimensi, ada bahagian, ada sudut dalam diri kita ini yang menjadikan kita lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain tadi, yaitu yang kita panggil sebagai roh kita, yang kita panggil sebagai akal kita, yang kita panggil sebagai kalbu, sebagai hati, yang kita panggil sebagai jiwa ataupun nafs. Itu semua istilah-istilah yang merujuk kepada aspek batiniyah, aspek ruhaniyah, aspek dakhiliyah, aspek dalaman kita berbanding aspek luaran. Dan dalam agama, kedua-dua aspek itu ada
peranannya yang kita kena lakukan dan mainkan. Aspek luaran tadi kita lakukan amalan-amalan agama itu dengan melakukan ibadah-ibadah yang Tuhan telah tentukan. Sementara aspek dalaman ini, tugas dan peranannya ialah hati, akal, jiwa, diri tadi itu ialah untuk dia benar-benar faham tentang hakikat dirinya sebagai hamba dan sentiasa menumpukan diri, hati, akalnya itu kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu ternyata lebih sukar, lebih mencabar berbanding dengan yang luaran tadi. Kan? Buktinya apa? Buktinya kalau solat, kita boleh saja solat dengan tertib, dengan mengikut cara peraturan sah batalnya solat itu, tetapi hati kita tidak tentu. Hati kita tidak tentu bersama-sama anggota kita tunduk, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam banyak keadaan hati inilah yang tidak ikut serta tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana anggota-anggota zahir kita sedang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud misalnya, kadang-kadang hati itu entah ke mana-mana dah, kan? Teringat lagi dari pokok yang tumbang tadi. Kan? Termasuk yang cakap ke depan ni. Tak mudah untuk kita ikat hati kita tu bersama-sama tunduk dengan anggota-anggota luar kita. Sebab yalah kita ni macam-macam. Sebelum solat tu, Haji, sebelum solat tu macam-macam urusan kita. Kan? Kalau tak pergi kerja, pergi tempat lain. Pergi borak, minum teh dengan kawan-kawan apa semua. Banyak persoalan. Tentang politik lah, pasal ekonomi lah. Maklumlah dulu kerja pegawai tinggi kerajaan. Banyaklah dia punya modal bercakap tu. Tak apalah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tetapi bila datang untuk solat misalnya, dia terbawa-bawa tu. Kan, terbawa-bawa dan sukar untuk kita tumpukan. Sebab itulah solat kita tu dia ada dia punya intro yang kita kena lakukan sebelum solat tu kan. Wuduknya katakan, nawafilnya, solat sunat itu. Sebab itu bagusnya kalau kita datang awal ke masjid, ke surau, kita persiapkan dulu bukan luaran saja, dalaman itu. Supaya paling kurang 10 minit, 15 minit, setengah jam tu kita dah mula menumpukan hati kita itu untuk kita niat tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kita. Jangan datang masjid borak lagi kat luar, cerita lagi politik dekat dalam masjid juga. Tak kenalah, sebab kita tidak membawa kepada persiapan-persiapan untuk kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya dalaman. Luaran tidak susah. Senang saja kan, orang azan kita pun dah mula masuk. Orang iqamah kita pun dah siap-siap nak berdiri. Tapi hati itu tak tentu. Hati itu masih lalai, masih lupa. Sebab itulah Imam Al-Ghazali banyak mengingatkan kita bahawasanya dalam konteks agama, dalam konteks ibadat, dia mesti yang paling penting yang dalaman itu kena selesai. Yang dalaman itu kena kuat. Dan dalam konteks ilmu, ilmu tentang diri dalaman itu kena kuat. Bukan sekadar ilmu yang luaran-luaran itu. Yang luaran ini apa? Luaran ini fake lah, fiqah. Yang kita belajar fiqah tu, rukun semayang ada berapa, dia punya rukun qauli dia apa, rukun fi'li dia apa, rukun yang membacanya apa. Itu semua kita tidak ada masalah. Sebahagian besar kita tak ada masalah. Walaupun ada juga yang masih baca tak berapa betul, rukuk tak berapa lurus. Itu tak apa. Itu kita improve. Dan nak improve benda itu tidak sukar. Tetapi yang paling sukar ialah untuk kita memperkuatkan kita punya dalaman itu supaya tunduk, sentiasa tunduk, patuh, khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling sukar. Jadi oleh kerana itu, jangan hanya belajar tentang hukum hakam fiqh saja, kata Imam Ghazali.
belajar juga cara untuk kita membersihkan, menjinakkan, melembutkan hati dalaman kita ini supaya ia juga boleh bersama-sama dengan anggota-anggota luaran ketika beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebab itu dalam bacaan kita ini kita sambung dalam muka 106 dalam buku ni lah, Imam Al-Ghazali bercakap tentang bahagian-bahagian ataupun perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Itu ada 3. Ada 3 perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Yang pertama ialah ilmu semata-mata. Ilmu semata-mata. Yang bab ilmu semata-mata itu yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala, kata Imam Ghazali, ialah ilmu yang dipanggil ilmu mukasyafah. Kalau kita masih ingat, banyak kali dah kita cakap tentang benda ni. Ilmu mukasyafah atau ilmu yang dikurniakan, yang disingkapkan oleh Allah Ta'ala pada kita, hati kita dan jiwa kita itu tentang hakikat-hakikat yang tinggi. Dan akhirnya hakikat paling tinggi ialah ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala itu sendiri. Tetapi ilmu mukasyafah ini tidak mudah untuk diberikan, melainkan kena ada jihad, ijtihad, kesungguhan, mujahadah yang tinggi untuk kita berusaha mendapatkannya melalui ibadah, melalui kita punya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ilmu itu, ilmu ma'rifatullah itu merupakan ilmu yang paling membantu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kan? Apalagi ilmu yang paling boleh mendekatkan kita kepada Allah melainkan ilmu tentang Dia, tentang Tuhan. Kan? Ilmu ma'rifatullah. Ma'rifatullah ni termasuklah tauhid yang kita belajar tu. Kan? Kalau ingat lagi, Imam Ghazali kata ilmu ma'rifatullah itu harus diasas dan diteraskan kepada ilmu-ilmu fardu ain yang kita dah sedia tahu. Kan? Ini kadang-kadang cakap pasal makrifah macam-macam. Itu yang kadang melalut hingga menyeleweng tu. Tetapi ma'rifatullah yang dimasukkan itu tidak lain pendalaman kepada ilmu-ilmu mengenal Tuhan yang telah sedia kita tahu. Macam tauhid kan, tentang sifat-sifat Tuhan. Tapi kadang-kadang belajar tauhid ni kita berteori aja. Sifat Tuhan tu ada berapa? 20. Wujud, qidam, baqa. Berteori kadang menyanyi lagi kan, dinyanyikan pula. Kalau nyanyi memanglah kita tahu, kita boleh ulang-ulang balik, tetapi tahu tak kita hakikat wujud Tuhan tu macam mana? Tahu tak kita hakikat qidam Tuhan tu macam mana? Tahu tak kita hakikat hayah Tuhan, hidup Tuhan tu macam mana? Pendalaman mengenai ilmu itulah yang pada setengah-setengah sebilangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang hampir kepadanya Allah Ta'ala bagi lebih. Itulah yang ma'rifatullah, yang mendalam itu, ataupun ilmu mukasyafah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Dan itu bukan benda yang pelik kan. Kan ada pula yang kata, saya tak pernah dengar pun ilmu ni sesat ni. Mula nak report tu. Tak pelik, tak pelik. Dalam kehidupan kita pun, kalaulah seseorang itu rapat dengan kita, biasanya orang itulah yang lebih mengenal kita. Betul tak? Kalau kita dengan jiran kita misalnya, kita baru pindah, biasanya kita hanya kenal kereta dia, kita kenal dia mungkin kerja kat mana kan, kita kenal isteri dia, kita kenal anak dia berapa, tapi kita tak tahu jiwa dia macam mana. Kita tak tahu dia punya kesabaran dia macam mana, nampak tak? Sebab benda-benda tu semua benda dalaman. Tetapi kita hanya boleh tahu benda tu bila kita bertambah rapat dengan dia. Mungkin esok pergi pula duduk berborak-borak dengan dia. Pergi pula berjalan dengan dia, katakanlah dah rapat jiran kan. Anak pergi kahwin, nikah misalnya. Jomlah teman keluarga kami pergi rombongan. Jauh pula. 2-3 hari duduk dengan dia, mungkin tidur pun satu banglo dengan dia. Masa itulah keluar lagi rahsia-rahsia yang sebelum ni kita tak kenal pun.
jiran kita. Termasuklah benda-benda dalaman yang mungkin isteri dia pun tak tahu. Tapi sebab kita dah rapat dengan dia tu, nak tahu tak rahsia yang ini isteri saya pun tak tahu tau. Silap-silap kita dapat ilmu sebegitu. Harap-harap ilmu yang baik lah, jangan cerita benda tak baik. Tetapi itulah ma'arifah jiran kita, mengenal jiran dalam erti kata pengenalan. Ulama-ulama dulu dia bagikan dua, satu ilmu pengenalan, satu ilmu pengetahuan. Ilmu pengenalan itu adalah ilmu yang lebih mendalam. Dalam konteks dengan Allah Ta'ala dipanggil ma'rifatullah, arif. Jadi orang yang mengenal Tuhan tu al-arif billah dia panggil, orang yang arif sungguh dengan Allah Ta'ala. Tapi dengan manusia kita boleh minta kan, kita boleh rapat dengan dia, ceritalah kat saya sikit. Dengan Tuhan kita boleh berdoa, kita boleh minta. Itulah kita kena harus menunjukkan ketaatan, ketundukan, rapatnya kita dengan Allah, baru Allah bagi. So dia bukan satu benda yang pelik. Ilmu mendalam ini, ilmu mukasyafah. Dan Allah Ta'ala maha penyayang, maha pemberi cahaya ilmu terhadap orang-orang yang rapat, yang tunduk kepada Allah SWT. Jadi itu dia punya, kalau kita nak fikir secara logik lah kan. Sekarang ni orang nak logik belaka. Apa rasional benda ni? Itulah rasional dia. Adanya dua pembahagian ilmu, ilmu mukasyafah. Dan ilmu mukasyafah tu special lah. Kalau orang yang ada itu memang dia akan lebih dekat, dia akan lebih kenal, dia akan lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, ada juga benda yang boleh mendekatkan diri kita itu, yang kedua, yang dipanggil amal. Amal semata-mata. Amal al-mahdhah, al-mahad. Maksudnya ada juga orang yang dia boleh taat kepada Tuhan dengan melakukan amalan-amalan tanpa sangat ilmu yang mendalam. Dia tahu dan dia amal. Imam Ghazali bagi contoh seorang raja yang adil. Seorang raja yang adil, dia bukanlah ulama kan. Dia bukan seorang alim biasanya. Tapi dia adil sebab dia tahu ataupun dia rasa bertanggungjawab, beramanah untuk memelihara kesejahteraan negara dia, rakyatnya. Jadi dia bersifat adil. Dia buat dasar-dasar kerajaan, pemerintahan yang baik. Dia bagi macam-macam dekat rakyat dia. Dia jaga keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara yang macam-macam. Jadi raja ini sebenarnya dia pun membuat amalan-amalan yang baik. Dia pun mendekatkan dirinya dengan Allah Ta'ala juga dengan amalan-amalan yang baik. Walaupun dia bukan seorang yang ada ilmu yang mendalam tentang keadilan ke, tentang ilmu, tentang tauhid. Tapi dia tahu bahawa dia sebagai raja, dia kena lakukan amanah-amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai pemerintah. Itu yang kedua. Jadi maknanya buat baik pun amalan-amalan juga. Kalau dalam konteks kita apa? Inilah kita tolong jiran kita tadi. Kita kan, yang jadi Bilal, kita tolong jaga masjid, yang membersih-bersih, ni semua amalan-amalan yang baik. Walaupun yang buat benda-benda ni bukan orang yang berilmu, yang mendalam, tapi pahala dan dekatnya dengan Allah Ta'ala boleh dicapai melalui amalan-amalan. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah ialah gabungan antara ilmu dengan amal. Ini yang terbaik. Kalau dia ada dua-dua sekali, dia ada ilmu dan dia ada amal, itu yang lebih baik lagi. Yang katanya yang ketiga adalah yang tersusun dari amal dan ilmu. Dan ini merujuk kepada ilmu jalan akhirat. Ilmu maknanya ilmu muamalah yang diceritakan oleh Imam Ghazali sepanjang kitab Ihya Ulumuddin itulah. Kalau kita baca tu memang banyak amalan-amalan berasaskan ilmu yang diajar oleh Imam Al-Ghazali, yang zahir dan yang batin, yang bakal
menyelamatkan kita dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang empunya ilmu tersebut, yang jenis ketiga ni kata Imam Ghazali adalah sebahagian dari ulama-ulama dan orang-orang yang amilin, orang yang beramal. Maka perhatikanlah, Imam Ghazali ingatkan, perhatikanlah kepada dirimu sendiri. Adakah engkau pada hari kiamat nanti dalam golongan ini, kan, dalam golongan orang yang ulama Allah tadi, yang ketiga tadi, atau yang beramal tadi, yang semata-mata beramal sahaja, yang nombor dua tadi. Yang nombor satu tadi susah lah kan. Yang nombor satu tadi pemberian Tuhan, ilmu mukasyafah tu. Tapi yang possible untuk kita berusaha ke arahnya ada dua lah. Satu, jenis yang buat amal banyak-banyak, buat kebaikan banyak-banyak, kan, pergi bantu orang, pergi bersedekah, pergi apa, sebab kita tahu perkara itu baik. Yang kedua, golongan kedua, berilmu, menuntut ilmu, dan dengan ilmu itu kita beramal. Itu lebih baik lagi. Jadi kata Imam Ghazali, kita ni dalam grup mana nanti ke akhirat? Adakah yang pertama atau yang kedua? Atau kedua-duanya sekali? Maka jadikanlah bahagianmu bersama kedua golongan itu. Mana either or, kita mesti berada dalam dua-dua kelompok ini. Kalau kita tak ada ilmu yang mendalam, kita beramal perkara yang baik-baik, insya-Allah itu juga akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka inilah yang lebih penting kepadamu daripada kita hanya mengikut-ngikut sahaja untuk semata-mata kemasyhuran. Jadi Imam Ghazali mengkritik orang-orang yang dia guna ilmu, tetapi ilmunya itu digunakan untuk dunia, untuk kemasyhuran. Jadi dia tak masuk dalam kategori yang dua tadi. Kan? Dia mungkin ada ilmu, tetapi ilmu itu digunakan atau diamalkan untuk tujuan-tujuan yang tidak kena dengan ilmu yang dipelajari. Seperti mana kata seorang penyair, ini penyair ni saya rujuk kata-kata Mutanabbi, seorang penyair yang terkenal, ambillah apa yang engkau lihat, tinggalkan sesuatu yang didengar. Untuk mengetahui matahari terbit, engkau memerlukan bintang Zuhal. Maknanya daripada kita hanya mendengar-dengar sahaja, perkara yang kita dah pasti itulah yang kita harus lakukan dan amalkan, berteraskan ilmu yang kita ada. Akan kami nukilkan dari riwayat hidup ulama-ulama fikih terdahulu, di mana anda akan mengetahui nanti bahawa orang-orang yang menganut mazhab mereka telah berbuat zalim terhadap mereka dan menjadi musuh terbesar dari ulama-ulama itu pada hari kiamat. Maksud Imam Ghazali macam ni. Dia kata setengah-setengah orang mereka mendakwa mereka mengikut imam-imam tertentu, kan? Imam Syafi'i katakan, Imam Hanafi katakan. Tetapi sebenarnya mereka tidak benar-benar mengikut sunnah, ajaran dan peribadi imam-imam dan ulama-ulama yang mereka dakwa mereka ikut tersebut. Kenapa? Kerana mereka hanya menyempitkan ilmu yang mereka dapat daripada imam-imam tersebut kepada satu aspek sahaja, iaitu aspek fiqh sahaja. Macam hari inilah kalau kita cakap tentang Imam Syafi'i, apa yang kita tahu tentang Imam Syafi'i? Kalau saya tanya, pasti kita akan kata Imam Syafi'i ini imam mazhab fiqh yang terkenal. Sampai sebahagian besar banyak negara-negara Islam, orang Islam mengikut ijtihad mazhab yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Jadi kita hanya kenal Imam Syafi'i pada fiqhnya sahaja. Memang Imam Syafi'i itu imam yang mahir dalam bidang fiqh. Kerana beliau menulis kitab misalnya, induk kepada fikih lah. Sehingga kitab itu digunakan dan dihuraikan dan disyarahkan oleh ramai ulama-ulama, sehingga mereka itu semua menjadi imam-imam bawah mazhab Syafi'i. Macam Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, ini semua imam-imam besar dalam, termasuk Imam Ghazali, termasuk Imam Al-Juwaini dan lain-lain lagi. Tetapi mereka lupa, kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu sebenarnya seorang yang zahid, seorang yang
kuat kerohaniannya. Nanti dia akan buktikan. Ada cerita-cerita tentang Imam Syafi'i yang menunjukkan dia bukan sekadar imam fiqh. Dia bukan hanya sibuk tentang amalan-amalan fiqh, tetapi beliau juga merupakan seorang yang zahid, seorang yang sufi. Bahasa kita inilah, seorang yang kuat kerohaniannya, amalan-amalannya juga kuat. Tapi kita hari ini kalau merujuk Imam Syafi'i hanya merujuk kepada pandangan-pandangan fiqhnya saja. Jadi kita sendiri sudah menyempitkan contoh ilmu yang kita dapat itu hanya kepada zahirnya sahaja. Fiqh ni kan kita cerita dulu, antara yang Imam Ghazali kritik, orang yang membawa fiqh sahaja tanpa ilmu-ilmu kerohanian ni ialah orang yang hanya membawa agama itu hanya di peringkat dunia saja, tidak membawa di peringkat dalaman. Contoh macam solat tadilah. Kalau kita ni pun duk sibuk dengan hanya hal-hal betul ke tidak pergerakan aku ni, rukuk sujud aku ni betul ke tidak, bacaan aku betul ke tidak. Tapi yang hati tadi tu, yang duk melalut-lalut pergi ke mana sini tu, kita tak kisah pun. Kan? Bila kita dah buat tu, kita rasa sah dah solat aku ni. Sah dah cukup dah. Tak silap pun. Sah lah dari segi fikihnya, dari segi hukum fikahnya sah. Tapi adakah dia akan diterima oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti? Belum tentu. Kerana balik pada apa yang saya cakap awal tadi, agama itu ada dalam dan luarnya. Malah yang dalam itu pun sama penting dan wajib seperti mana luaran. Sebagaimana pentingnya jangan kita tersilap rukuk, silap sujud, apa semua, sama jugalah jangan kita melalaikan diri kita ataupun lupa terhadap matlamat dan juga ketundukan kita kepada Allah Ta'ala ketika kita solat. Sebab itu surah Al-Ma'un tu kata apa? Wailul lil musallin, kan? Nerakalah kepada orang-orang yang solat. Kenapa pula orang yang solat pula masuk neraka? Allazina hum fi salatihim sahun, ya. Ra'aital ladzi kadzi fadzalika. Wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Orang yang dalam solatnya itu dia lalai. Allazina hum yura'un, dan orang-orang yang ketika solat hanya untuk menunjuk-nunjuk kepada orang. Ada juga kan orang yang macam tu. Dia datang ke masjid, dalam hati dia kata, kalau aku tak datang dia apa pula kawan-kawan aku kata. Kan dah tua-tua ni. Kan kubur kata mari tapi masjid tak pernah datang. Dia pun terdengar perli-perli kawan-kawan dia macam tu, dia pun datang ke masjid. Datang masjid bukannya sangat kerana keinginannya untuk tunduk kepada Allah Ta'ala secara berjamaah tu, tetapi lebih kepada segan kat kawan-kawan. Ataupun takut ketinggalan. Sebab lepas semayang biasanya ada makan minum teh dekat sinilah, ni dekat cerita kat Afrika ni. Kan lepas solat tu ada mengetih yang kata sekarang. Banyak cerita-cerita akan timbul dalam tu. Oi, aku tak boleh miss ni. Mesti kena pergi masjid ni. Sebab lepas tu penting tu. Sudah. Niat tak betul. Mana nak datang dalaman tu, khusyuk dalaman tu tidak akan datang kalau awal-awal lagi sudah lain niatnya. Itu maksudnya. Jadi kita biar kita pergi masjid, kita pergi solat, ini semuanya dengan keinginan yang tinggi untuk kita benar-benar tunduk kepada Allah Ta'ala dan tunduk bertaubat kepada Allah Ta'ala dan memperkuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya. Kerana kata Imam Ghazali, ulama-ulama fikih yang kamu duk panggil Imam Syafi'i ke Imam Hanafi ke Imam Hanbali itu semuanya begitu sifatnya. Walaupun mereka hebat tentang fikah mereka, tetapi mereka seorang yang cukup taat kepada Allah Ta'ala dan cukup menjaga jiwa dan hati dan perasaan mereka dan ketika mana mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para ulama yang terdahulu tidak bermaksud dengan ilmunya selain wajah Allah Ta'ala. Ulama-ulama yang disebutkan tadi, imam-imam besar itu, ilmu mereka itu tidak lain ibtigha'a wajhillah, semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maknanya jauh sekali imam-imam besar seperti Imam Syafi'i itu menulis kerana kemasyhuran misalnya. Walaupun dia masyhur, walaupun sampai hari ini imam-imam ini hebat, kan? Kalau Imam Syafi'i ini boleh minta royalty lah kitab-kitab yang dia dah tulis tu. Kitab Ar-Risalah, kitab Al-Um, katalah dia ada keturunan dia sekarang ni minta royalty, oi banyak dapat tu. Sebab seluruh dunia pakai kitab Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i menulis bukan kerana itu. Mereka menulis hanya untuk Allah Ta'ala. Dari hal ehwal mereka dapat dipersaksikan apa yang menjadi tanda-tanda ulama akhirat, sebagaimana akan diterangkan nanti dalam satu bab yang dipanggil bab tanda-tanda ulama akhirat dalam kitab ni. Mereka tidaklah semata-mata untuk ilmu fikih, tetapi mereka berbuat dan memperhatikan akan ilmu yang berhubungan dengan hati. Kan? Bahkan mereka telah dipalingkan dari mengajar dan mengarang oleh apa yang telah memalingkan para sahabat dahulu. Imam Syafi'i, imam fiqh ni mereka tidak menulis bab-bab kerohanian ni, kerana bab-bab itu mereka amalkan, mereka hidupkan, hayati dalam diri tanpa mereka perlu menulis. Padahal mereka itu adalah ulama fiqh yang oleh apa yang telah memalingkan para sahabat. Sama macam sahabat-sahabat dululah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pun hebat fiqhnya, tapi tak adalah kita tengok kitab Sayyidina Umar. Mana ada kitab fiqh Sayyidina Umar? Kitab fiqh Sayyidina Abu Bakar pun tak ada juga. Padahal mereka yang paling rapat dengan Rasulullah, bersolat bersama Rasulullah, paling faham apa yang kena buat, apa yang perlu lakukan ketika solat. Tapi mereka tidak mengarang hal-hal tentang perkara tersebut. Padahal mereka itu adalah ulama fikih yang berdiri sendiri dalam ilmu fatwa. Ini yang ulama sahabat-sahabat yang awal. Okey, sambung lagi ya. Style baca macam ni tak tahulah bila habis kitab kita ni ya. Saya mengajar kat sini 12 tahun, saya baru kira. Saya dah minta berhenti dah gitu. Tapi masih tak dapat kelulusan. Lama sangat dah ni. Mungkin sebab baca jenis-jenis lah, satu baris. Sekarang kami akan sebutkan kata-kata ulama fiqh Islam, di mana akan anda ketahui bahawa apa yang kami sebutkan itu tidaklah mengecam mereka. Saya cepatkan sikit supaya kita boleh baca tentang Imam Syafi'i ni ya. Imam Syafi'i. Kemudian dia kata, adapun ulama fiqh yang menjadi pemimpin ilmu fiqh itu adalah, dan mereka juga merupakan pahlawan umat, yakni mereka yang banyak pengikutnya pada mazhab-mazhab itu ada 5. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Semua ni jadi mazhab-mazhab fiqh belaka, imam-imam fiqh, kecuali yang tidak berkembang sampai hari ini ialah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia agak sempit pengikutnya itu, akhirnya tadi. Tapi yang 4 tu memang jadi mazhab besar, Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Rahmat Allah terhadap mereka semua. Doa doa Imam Al-Ghazali terhadap mereka. Masing-masing mereka itu adalah abid. Ini tidak terangkan. Bukan sekadar ulama fiqh yang pandai fatwa, pandai menulis kitab. Mereka itu dalam kehidupan mereka adalah abid. Abid ni maknanya orang kuat ibadat. Mereka juga zahid. Bukan nama orang, zahid. Mereka ini orang yang zuhud. Orang yang zuhud. Zuhud ni maknanya orang yang sentiasa merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada manusia. Manusia pun tidak kadang-kadang tidak tahu amalan dan juga tundukan tidak terpengaruh oleh dunia. Dan mereka juga alim dengan semua ilmu akhirat. Ilmu akhirat bukan ilmu fikih saja. Ilmu fikih itu banyak tentang luaran, tapi ilmu akhirat ni macam ilmu kerohanian, ilmu tasawuf dan lain-lain lagi. Dan mereka faham akan kepentingan umat di dunia dan menghendaki dengan fikihnya itu akan wajah Allah, macam mana kita sebut tadi. Ya? Tapi kata Imam Ghazali, walaupun ada lebih kurang 5 ciri lain dan 5 ciri pada ulama-ulama hebat seperti imam-imam besar ini,
yang hanya diikuti oleh ulama fiqh sekarang ni, bukan sekarang ni, sekarang zaman Al-Ghazali tahun 1111 dulu pun dah berlaku dah, yang hanya diikut hanyalah hal-hal berkaitan dengan fikih yang bercabang-cabang. Sibuk dengan perbahasan hukum hakam, fatwa, ini sah ke tidak, apa semua perbahasan terlalu panjang sampai orang pun jadi pening kepala. Tapi bab tujuan kita tunduk kepada Allah tu kadang-kadang hilang disebabkan oleh kesibukan-kesibukan itulah, kesibukan berbicara, berwacana tentang cabang-cabang fikih, hukum dan lain-lain. Kerana daripada 5 tu satu je yang berkaitan dengan fikih itu, yang lain semua berkaitan dengan akhirat, kata Imam Ghazali. Okey, saya nak pergi kepada cerita Imam Syafi'i, kita turun bawah sikit. Sekarang mari kita tengok, dia kata apa cara sebenarnya kehidupan imam-imam yang kita duk sebut ni, Imam Syafi'i dan lain-lain lagi. Dia mula dengan Imam Syafi'i dulu. Adapun Imam Syafi'i, maka yang menunjukkan ia seorang abid adalah riwayat yang menerangkan bahawa ia membahagikan malamnya kepada 3 bahagian. Sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk ibadah, dan sepertiga lagi untuk tidur. Dia tak ada urusan lain. Urusan Imam Syafi'i ini dalam keseluruhan hidupnya ada 3 benda je. Sebahagian 1/3 untuk ilmu, mungkin membaca, menulis apa kitab. Sepertiga lagi untuk ibadah, dan sepertiga lagi untuk tidur. Kita tak tahulah, ada banyak per dia. Mungkin 1/10. Ilmu ni mungkin 1/10 ke 1/20. Sebab kan nak kena pergi apa? Nak pergi, akan sebutkan dia marah pula kan. Nak pergi main golf katakan kan. Nak kena pergi shopping. Tak je saya pun buat juga. Ada yang nak bawa anak-anak berjalan. Lah yang untuk ilmunya, untuk ibadahnya tinggal kecil je. Itulah maghrib dan subuhnya. Itu kita sama-sama lah tu muhasabah. Jadi Imam Syafi'i ini ada tiga benda aja, ilmu, ibadah dan lebih dia tidur. Kata Rabi' ni salah seorang sahabat Imam Syafi'i, dia kata adapun Imam Syafi'i itu mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 60 kali. Allahu Akbar. Macam mana tu? Kita 30 malam satu khatam, ataupun 2 khatam lah kan. Yang rajin 2 khatam, 3 khatam. Ini satu Ramadan, sebulan Ramadan 60 khatam. Maknanya satu malam 2 kali khatam Imam Syafi'i. Dia memang dah hafiz. Imam Syafi'i ini dah hafal Quran daripada kecil lagi. Dan semuanya itu dikhatamkan dalam solat. Semuanya itu dikhatamkan dalam solat. Maknanya dalam bulan Ramadan itu Imam Syafi'i bersolat dengan mengkhatamkan satu hari itu 2 kali khatam. Patah kaki kan? Wallahu alam. Inilah imam yang kita duk kenal sebagai imam fiqh ni. Itu yang Imam Ghazali kata tadi, kita duk kenal Imam Syafi'i ini sebagai imam fiqh. Tetapi dia bukan sekadar imam fiqh, dia juga seorang, kalau kita sekarang ni panggil sufi lah, abid yang kuat ibadatnya. 1/3 tadi dia menulis tentang ilmu-ilmu, tapi 1/3 kehidupan sehariannya itu untuk ibadah. Al-Buaiti, ini bukan macam cerita dongeng sebab saya cuba tengok, rujuk balik, ada riwayat-riwayat, ada dia punya sanad dia yang menunjukkan kisah-kisah dalam Imam Syafi'i ini. Al-Buaiti, salah seorang sahabat Imam Syafi'i juga, mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan tiap-tiap hari sekali. Tiap-tiap hari sekali. Berkata Hasan Al-Karabisi, aku bermalam bersama Imam Syafi'i bukan satu malam. Dia melakukan salat hampir 1/3 malam. Tidak aku lihat dia melebihkan dari 50 ayat. Dalam setiap mungkin rakaat lah. Apabila dia perbanyak maka sampai 100 ayat. Kalau ayat surah apa? Qul huwallah tak panjang. Tapi kalau 100 ayat surah Al-Baqarah, panjang tu. Berapa juzuk tu? Apabila ia membaca ayat rahmat, lalu Imam Syafi'i berdoa kepada Allah Ta'ala untuk dirinya sendiri
dan untuk sekalian kaum muslimin dan mukminin. Dan apabila beliau membaca ayat azab, beliau memohonkan perlindungan dan kelepasan daripadanya untuk dirinya dan untuk orang-orang mukmin. Seakan-akan ia mengumpulkan harap dan bersama dengan takut. Raja dan khauf, kan? Itu selalu diajarkanlah kita ni dengan Allah Taala ini. Kita raja, bukan roja. Raja ni berharap. Sebab kita tak tahu kita ni Tuhan boleh terima ke tidak amalan kita. Kita berharap. Tapi di masa sama kena ada khauf, kena ada takut juga. Jadi dua-dua sifat itu akan menyebabkan kita bersungguh-sungguh untuk beribadat, di masa yang sama kita berharap. Berharap sebab kita rasa kita lemah, dan bersungguh-sungguh kerana kita rasa kita boleh melakukan yang terbaik. Lihatlah betapa dibuktikan oleh bacaannya atas 50 ayat, kan, kepada melaut dan mendalamnya pemahaman akan rahsia yang terkandung dalam Al-Quran. Cukup dah, dah habislah, dah nak isyak. InsyaAllah kita sambung lagi cerita Imam Syafi'i ni. Ada lagi ni kisah-kisah yang boleh mungkin pada kita motivasi lah. Inilah contoh kita sepatutnya, daripada kita mengambil contoh yang entah siapa-siapa, kan. Contoh ataupun superstar kita sepatutnya yang ni lah. Tapi superstar kita hari ni main bola lah, penyanyi lah, itulah superstar kita dan anak-anak kita. Inilah sepatutnya kita punya superstar, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi ja'i khatimul mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.